Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengerusi masjid Jami' Parit Kasih beserta dengan ahli dalam kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini diberikan kita nikmat iman dan Islam, diberikan kita nikmat kesihatan yang baik dan juga diberikan kita nikmat masa yang lapang. Seterusnya kita dapat bersama-sama solat fardu maghrib dan juga kita isi masa kita yang sedikit ini dengan berkongsi ilmu. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada malam ini akan memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita terus sambung hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 dalam kitab Mustikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab kelebihan agama Islam. Ini hadis yang last lah. Hadis yang ke-12 ni dalam bab ini hadis yang terakhirnya. Selepas ini kita akan berpindah ke bab yang lain. Hadis yang ke-12 daripada Ubadah bin Samit. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-12 ini daripada Ubadah bin Samit. Serba sedikit tentang Ubadah bin Samit ini. Ubadah bin Samit ini adalah merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW. Ubadah bin Samit ini dilahirkan pada tahun ke-38 sebelum hijrah. Ubadah bin Samit ini lahir tahun ke-38 sebelum hijrah. Manakala dia ni meninggal dunia pada tahun ke-34 Hijrah.
Dia lahir tahun 38 sebelum hijrah dan dia meninggal dunia tahun ke-34 hijrah. Salah seorang sahabat Nabi yang umurnya panjang. Ubadah bin Samit ini hidup pada zaman Rasulullah, seterusnya pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, dan dia meninggal dunia pada zaman Khalifah Uthman bin Affan. Dia hidup pada zaman Nabi, pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman. Jadi Ubadah bin Samit ini adalah salah seorang sahabat Nabi daripada golongan kaum Ansar, Al-Ansari. Dia pemimpin kaum Bani kaum ataupun kaum Ansar. Ketika mana berlaku Bai'atul Aqabah, Ubadah bin Samit ini adalah dia punya ketua dia, yang melakukan Bai'atul Aqabah sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang meyakini dan barang siapa yang bersaksi, bersaksi yang meyakini, man syahida, barang siapa yang bersaksi, barang siapa yang meyakini, an la ilaha illallah, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sabda Rasulullah, sesiapa yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, zat Allah ini satu je, Allah itu satu, la ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, dan juga tiada sekutu baginya. Allah ini tak ada yang lain. Allah ini satu, wahdahu, wahdah, satu, la syarikalah, dan tak ada sekutu baginya. Tak ada pun yang setanding dengannya, tak ada pun yang sama dengannya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammadan, Nabi Muhammad, abduhu ialah hambanya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Nabi Muhammad ini juga merupakan hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, dan Nabi juga merupakan rasul utusan Allah. Maka kita kena yakin dan percaya. Wa anna, dan sesungguhnya Isa abdullah, dan sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam juga merupakan hamba Allah. Nabi Isa ini bukan anak Allah seperti mana yang didakwa oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristian. Orang-orang Kristian mengatakan bahawa Nabi Isa ini adalah anak Allah. Tetapi dalam hadis ini menyangkal dakwaan orang-orang Kristian, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi ini yang mengatakan bahawa Nabi Isa ini adalah anak Allah. Sedangkan dalam hadis ini mengatakan bahawa anna Isa abdullah, Isa itu adalah hamba Allah, bukan anak Allah. Wa bni amatihi, dan juga Nabi Isa alaihissalam ini merupakan anak kepada hambanya. Nabi Isa ini anak kepada hambanya, iaitu Maryam. Ibu Nabi Isa, mak Nabi Isa ini namanya Maryam. Maryam
anak kepada Imran. Cerita tentang Nabi Isa alaihissalam ini, maknya namanya Maryam. Maryam ini juga merupakan hamba Allah. Dan Maryam ini adalah anak kepada Imran, yang tuan-tuan baca dalam Al-Quran surah yang ketiga, iaitu surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini menceritakan tentang keluarga Imran. Jadi Maryam ini adalah anak kepada Imran, yang ada kisahnya dalam Al-Quran. Wa rasuluhu, dan Nabi Isa alaihissalam ini juga merupakan seorang rasul. Saya dah terangkan bilangan Nabi ada 25 orang Nabi yang wajib kita ketahui. Malah Nabi lebih daripada itu, tetapi yang wajib kita tahu 25. Dan daripada 25 orang Nabi itu, 5 orang diangkat menjadi Rasul. Dan salah seorangnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dipanggil sebagai Rasul Ulul Azmi. 5 orang je yang Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang lain-lain Nabi sahaja. Wa kalimatuhu alqaha, dan juga ialah kalimah Allah yang telah disampaikan kepada Maryam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalau kita tengok kat sini, kalimah Allah yang ini Nabi Isa alaihissalam dijadikan oleh Allah Ta'ala tidak berbapa. Kalau tuan-tuan baca tentang sirah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ini dilahirkan oleh seorang perempuan gadis, tak pernah berkahwin. Maryam ini Maryam ini tak pernah kahwin, anak dara lagi. Tetapi dengan kehebatan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kalimah Allah ini, maka Nabi Isa lahir dikandungkan oleh Maryam yang tak pernah berkahwin. Maka Nabi Isa alaihissalam ini tidak berbapa, tak ada ayah. Hanya dengan kalimah kun. Tuan-tuan baca surah Yasin, kun fayakun. Allah kata jadi, maka jadilah ia. Ini yang berlaku kepada kisah Nabi Isa dan juga Maryam. Walaupun Maryam itu tak pernah berkahwin, tetapi dia mengandung dengan perintah Allah, kun, maka jadilah. Maka menjadilah ia. Ini kita kena yakin dan percaya. Kita kena ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita dongeng, ini bukan cerita rekaan. Ini adalah kisah tentang hidup Nabi Isa alaihissalam. Kemudian waruhum minhu, dan ia juga tiupan roh daripadanya. Yang ini Nabi Isa alaihissalam dikandungkan oleh ibunya Siti Maryam yang masih gadis, hanya dengan tiupan Ruhul Qudus, yang ini malaikat Jibril yang datang kepadanya dengan perintah Allah Azza wa Jalla, meniupkan benih ke dalam rahimnya. Ini yang berlaku kepada Siti Maryam. Allah tiupkan Ruhul Qudus, iaitu malaikat Jibril datang kepada Maryam, maka ditiupkan benih ke dalam rahimnya. Maka dengan izin Allah, jadilah Nabi Isa itu dalam kandungan Maryam, walaupun Maryam itu tak pernah kahwin. Ini kebenaran. Jangan kita kata apa ni, agaknya Siti Maryam ni buat benda yang tak elok ke, sampai benda boleh mengandung tak kahwin lagi.
Itu masyarakat kita hari ini. Kita perlu hati-hati tuan-tuan. Anak-anak gadis kita, anak-anak perempuan kita, berhati-hati. Kemudian wal jannata haqqun wan nar haqqun, dan bahawa sesungguhnya syurga yang dijanjikan itu adalah benar. Wan nar haqqun, dan neraka juga benar. Adkhalahullahu al-jannata ala ma kana alaihi minal amal, nescaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga dengan apa sahaja keadaan amalannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis sahih, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh dua orang imam yang sahih, dua orang imam yang sangat terkenal, yaitu Bukhari dan juga Muslim. Dalam sahih Bukhari dan juga Muslim. Maka tuan-tuan, hadis yang ke-12 ini menerangkan kepada kita tentang peristiwa di mana kelahiran Nabi Isa alaihissalam ini dijadikan oleh Allah tanpa berbapa adalah untuk menguji sejauh mana keimanan kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah dah membuktikan bahawa dengan perkataan, dengan berkata kun, maka semua yang Allah kehendaki akan terjadi. Walaupun pada seorang perempuan yang tak berkahwin, tetapi Allah nak kata, Allah nak suruh dia mengandung, maka Allah boleh buat. Itu yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan juga hadis yang ke-12 ini juga memberikan kita penerangan tentang syurga itu adalah benar dan neraka itu juga benar. Syurga itu ada, neraka juga ada. Dan yang ketiganya, hadis ini juga menerangkan kepada kita bahawa agama Islam menentang fahaman-fahaman yang sesat. Kita tengok dia punya huraian dia. Untuk mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan dari azabnya, maka tak dapat tidak seseorang itu mestilah melafazkan kalimah syahadah, iaitu menerangkan keyakinan tentang keesaan Allah. Nak masuk syurga ini tuan-tuan, yang pertamanya kita perlu yakin dan percaya dengan kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Sebab nanti apabila sampai saat sakaratul maut, kalimah yang kita akan sebut adalah la ilaha illallah. Jadi semasa kita hidup ini tuan-tuan, kita lazimkan bibir kita ini, kita lazimkan mulut kita ini, kita lazimkan lidah kita ini, jadikan kebiasaan selalulah sebut la ilaha illallah. Apabila kita dah menjadikan ia satu kebiasaan, satu amalan kita, kita selalu sebut la ilaha illallah, percaya dan yakinlah tuan-tuan, apabila kita sampai saat sakaratul maut ini nanti, kalimah inilah yang kita akan sebut. Jadi kalau kita tak pernah sebut, kalau kita jarang sebut la ilaha illallah, bagaimana nanti kita nak sebut? Kemudian, dan juga kita perlu yakin, bukan perlu, wajib yakin bahawa kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul Nabi Muhammad ini diutuskan oleh Allah kepada sekalian alam. Maka kita wajib percaya dan kita wajib beriman dan yakin.
dan juga menerangkan keyakinan bahawa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Kita kena yakin tuan-tuan, seperti mana dakwaan orang-orang Kristian, dakwaan mereka itu adalah salah. Dakwaan mereka itu tak tepat langsung. Yang mengatakan Isa ini adalah anak Allah, itu adalah pendapat yang salah. Nabi Isa ini hamba Allah dan Rasulnya. Tak ada pun Allah ini ada anak. Allah tidak beranak. Allah tak ada anak dan bukan diperanakkan, tak ada. Dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pun yang sama, yang sebanding dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan. Tak ada yang sekufu, tak ada yang setara, tak ada yang sebanding dengan Allah. Maka kita kena yakin dan percaya bahawa Nabi Isa alaihissalam ini adalah merupakan hamba Allah dan Rasulnya. Peristiwa bagaimana Nabi Isa ini diselamatkan oleh Allah daripada disalib, tuan-tuan pun dah sedia maklum. Ada satu golongan yang dipanggil sebagai Al-Hawariyun. Ketika mana zaman Nabi Isa alaihissalam ini, ada salah seorang ahli Al-Hawariyun. Dia ini menawarkan diri di saat Nabi Isa ini nak ditangkap dan disalib. Maka salah seorang daripada golongan Al-Hawariyun ini, dia menawarkan diri. Dia kata, wahai Isa, biar aku ganti tempat engkau. Biar aku ganti tempat engkau. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa diangkat ke langit, dan orang yang sudi, orang yang sanggup untuk menggantikan tempat Nabi Isa alaihissalam itu, Allah tukarkan wajahnya seolah-olah dan sama seperti Nabi Isa. Maka orang yang Hawariyun ini tadilah yang ditangkap dan disalib. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam kitab Bible, kitab-kitab orang Kristian, orang-orang Kristian mengatakan bahawa orang Al-Hawariyun ini orang yang jahat. Tetapi sebenarnya dalam Islam, dia adalah orang yang baik. Dia sanggup menggantikan tempat Nabi Isa disalib, dan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Tapi orang-orang Kristian kata dia orang ni jahat. Tuan-tuan tengok banyak kitab-kitab Kristian ini telah diubah suai. Tuan-tuan kena hati-hati. Kalau tuan-tuan baca kisah Nabi Isa dalam internet, kena hati-hati. Sebab banyak kadang-kadang dia punya kisah-kisah tu yang ditambah-tambah, dan ada kisah-kisah tu yang dikurangkan, dan ada kisah itu yang dipusingkan. Jadi kalau kita baca dan kita percaya, jadi tu yang bahaya. Tuan-tuan nak baca dalam internet ke, nak dengar ceramah dalam internet ke, dengar terulang. Tetapi jangan kita percaya bulat-bulat. Kita rujuk kepada orang yang lebih mahir. Secara berdepan macam ni, kuliah, tu dia. Kemudian juga menerangkan keyakinan tentang adanya balasan syurga dan neraka. Dalam Islam, syurga itu wujud, syurga itu ada, dan neraka itu ada. Syurga dijaga oleh malaikat Ridwan, dan neraka itu dijaga oleh malaikat Malik. Maka sesiapa yang mati dengan berpegang teguh kepada i'tiqad yang demikian, nescaya tetaplah ia menjadi ahli syurga. I'tiqad ini kepercayaan kita, tuan-tuan. Akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini yang kita kena pegang. Kalau tuan-tuan tengok, ada
tak silap saya Majlis Fatwa Kebangsaan, tak silap saya ke apa, saya pun tak pasti, tapi ada dilantik bekas mufti kita Datuk Noh Gadot untuk menjadi pengerusi fatwa ke apa gitu, saya tak ingat lah tuan-tuan, saya tak baca habis lagi. Ada gambar dia, ada gambar Datuk Noh Gadot, kemudian Datuk apa tu, anak kepada Allahyarham Kiai Syamsuddin tu, dan lagi seorang kita punya penceramah, kita punya ulama kita, ustaz kita yang memang mahir, memang tuan-tuan kalau kat masjid ni nak panggil lah dia, Datuk Kiai Haji Suhaili. Dia jadi salah seorang, saya rasa macam ada urusan dengan fatwa lah. Dilantikan baru. Ada gambar dia, Kiai Haji Suhaili. Dekat je, dia ada kuliah kat tempat saya. Datuk, dia sekarang dah panggil, dah dapat ada gelaran Datuk. Tu memang kalau kuliah tu tuan-tuan, dia cuma bawakan sepotong ayat Al-Quran dan dia akan huraikan sampai habis. Itu ilmu dia memang tinggi. Kalau takkan dia dapat pangkat kiai. Kiai kan, kiai ni kalau kita ni orang Jawa ni, kalau kiai ni memang ilmu dia tinggi lah. Saya ni tak dapat kiai, tak tinggi lah ilmu dia. Biasa sajalah, boleh sampai-sampaikan macam tu lah. Dan juga dalam pada itu, kalaulah ia seseorang yang mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan dan menjauhkan diri dari segala yang diharamkan, maka ia akan terus masuk syurga. Kalau tidak, maka perkaranya terserah kepada Allah. Jika Allah kehendaki, diazabkannya menurut dosa-dosa dan kecuaiannya, kemudian dimasukkan dia ke dalam syurga. Sebab itu tuan-tuan, saya dah jelaskan, ada di antara kita orang Islam yang Allah akan terus masukkan ke dalam syurga. Maka beruntunglah orang-orang ini yang terus Allah masukkan ke dalam syurga. Tetapi ada di antara kita orang-orang Islam yang mana Allah akan masukkan ke dalam neraka dahulu untuk diazab dosa-dosa yang dibuat, dan akhirnya nanti Allah akan masukkan juga kita ke dalam syurga. Kalau boleh janganlah sampai masuk neraka. Tapi apa boleh buat, kita ni manusia. Manusia biasa kita ni, orang-orang yang selalu buat benda-benda yang kadang-kadang dosa-dosa yang kita tak sengajakan. Kemudian kita tak pula bertaubat kepada Allah, tak banyak beristighfar. Maka dengan cara kita ini diazab di dalam api neraka itu untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita buat. Kemudian bila dah habis dosa-dosa itu, Allah akan masukkan kita ke dalam syurga. Maksudnya kita rasalah. Orang-orang kafir yang bukan orang Islam, mereka akan terus ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Dia ada kitab. Dia ada kitab dia. Kitab orang Kristian itu kan. Tetapi dia tak beriman kepada Allah. Kitab itu, kitab yang mereka pegang sekarang ini, kitab, sebenarnya kita ada 4 kitab, iaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan juga Al-Quran. Ketiga-tiga kitab ini digunakan pada kaum yang tertentu. Apabila Allah menurunkan Al-Quran, maka ketiga-tiga kitab ini dimansuhkan. Yang dijadikan pegangan adalah satu sahaja, iaitu Al-Quran. Tetapi orang-orang Kristian, dia berpegang kepada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Injil, iaitu kalau kita sekarang ni orang Kristian panggil kitab Bible. Itu pun dalam kitab mereka tu pun banyak dah diselewengkan.
Ya. Dalam kitab itu juga menyuruh penganutnya berbuat kebaikan, tetapi mereka tak melafazkan kalimah la ilaha illallah. Itu bezanya dengan kita. Kita dalam Islam juga Allah perintahkan kita supaya melakukan kebaikan, meninggalkan segala larangan Allah, dan kita berpegang kepada kalimah la ilaha illallah. Ini bezanya kita dengan orang Kristian tu tadi, orang yang bukan Islam. Orang Cina tu dia kata Tuhan Allah tu ada. You jangan mencuri, nanti Tuhan Allah marah. Dia tahu Tuhan Allah tu ada, tapi dia tak yakin, dia tak beriman. Jangan main nombor ekor, Tuhan Allah nampak, dia marah. Tapi dia tak beriman kepada Allah. Sebab itulah tuan-tuan, orang-orang kafir mereka akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kita ni orang Islam, Allah berikan kita kelebihan kerana Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Masuk neraka dulu disebabkan dosa yang kita buat. Kalau kita masuk neraka ni sebab dosa yang kita buat sendiri. Dosa tu kita yang buat. Allah masukkan kita ke dalam syurga atas izin dengan kehendak Allah ini. Allah boleh masukkan kita dalam syurga semua. Tetapi disebabkan ada dosa yang kita lakukan semasa mana kita hidup di dunia ini, maka balasannya adalah di neraka dahulu. Kemudian kita akan ke syurga. Ya. Syurga. Ya, Islam. Orang-orang nabi-nabi yang terdahulu juga mereka beriman kepada nabi mereka. Sebagai contoh Nabi Adam, Nabi Hud ataupun Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Musa. Ada orang yang beriman kepada Nabi Musa. Bermaksud apabila dia beriman kepada Nabi, maka dia dah tentu akan beriman kepada Allah. Maka mereka juga akan dimasukkan ke dalam syurga. Tetapi perlu juga ditimbang amalan dia tu. Ada tak dosa yang dia buat? Sama macam kita juga. Ada tak dosa yang kita buat? Kalau tak ada dosa, masuk syurga terus. Bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk syurga tanpa dihisap. Kemudian, dan jika Allah kehendaki diampunkannya dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Itu tuan-tuan, urusan syurga dan neraka, urusan dosa dan pahala ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Walau seberapa banyak dosa yang kita buat sekalipun, jika Allah nak ampunkan, Allah akan ampunkan. Itu dia. Kenapa dia masuk syurga? Dosa dia lagi banyak daripada aku. Tetapi Allah ampunkan dia. Allah tak ampunkan kita. Itu dia. Dosa, pahala, itu semua hak Allah. Maka kita jangan pertikaikan. Kemudian yang keduanya adalah menentang fahaman-fahaman sesat. Hadis Rasulullah ini menerangkan kepada kita tentang asas kepercayaan Islam yang menolak bulat-bulat kepercayaan dan kefahaman orang-orang Kristian yang mengatakan kononnya Nabi Isa anak Tuhan. Orang-orang Yahudi yang mengingkari kerasulan Nabi Isa, dan juga puak-puak yang mengatakan tidak ada syurga dan neraka. Jadi berhati-hati tuan-tuan, kerana ada fahaman-fahaman yang tertentu yang agak menyeleweng, yang memang menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagai contoh Syiah, Wahabi. Maka kita kena berhati-hatilah. Dia punya penyampaian dia, ceramah dia macam kita juga, kita dengar macam betul, tapi sebenarnya tak betul. Dan ada fahaman yang baru juga,
yang mengatakan bahawa tak percaya pada agama dan Allah akan Allah akan menghisap kita ini berdasarkan kepada amalan kita. Dia kata Islam tak ada, Kristian, agama semua tak ada. Dia tak percaya pada agama, tetapi dia kata nanti akan dihisap amalannya. Amalan yang kita buat inilah yang menentukan kita masuk syurga atau neraka, bukan agama. Itu kena berhati-hati tuan-tuan. Terutamanya kalau dekat kampung-kampung ni, kadang-kadang berhati-hatilah. Saya ada pergi kat kampung, satu kampung dalam kampung tu. Bila saya datang tu, adalah beberapa orang yang tanya, Ustaz, saya ni nampak ada beberapa orang jemaah ni tengok semayangnya macam lain lah Ustaz. Lain daripada kita. Lain daripada kita yang berfahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, dia kata lain. Habis saya kata, nak buat macam mana? Dah ditangkap Ustaz, dia kata. Kemudian bebas. Dah ditangkap, kemudian bebas. Jadi apabila tangkap bebas, dia katakan apa yang dia buat itu betul lah. Kalau tak betul, dia duduk dalam penjara lama-lama kan. Ini tak. Tangkap bebas. Jadi dia kata kepercayaan dia itu betul. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, habislah tajuk kita dalam bab kelebihan agama Islam dalam hadis yang ke-12. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jika dipanjangkan usia kita, diberikan kita kesihatan yang baik, insya-Allah kita akan bertemu dalam kuliah pada bulan hadapan insya-Allah. Jadi marilah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.